Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Acap. Di Benda Boleh Bincang hari ini, kita nak bincangkan tentang topik JMB bermasalah, penduduk merana. So, bagi orang yang tinggal dekat kediaman strata, masalah ni memang tak asing lagi lah. Dekat bangunan strata seperti flat, kondo, pengurusan bangunan yang diuruskan oleh pemaju, JMB atau Joint Management Body dan juga MC Management Corporation. Tiga-tiga entiti ini menguruskan bangunan strata mengikut tempoh yang ditetapkan dan dengan tugas mengurus dan menyelenggara hartanah bersama dengan duit peruntukan dari bayaran oleh pemilik petak iaitu owner dan dinamakan charge penyelenggaraan ataupun maintenance fees dan juga sinking fund. So hartanah bersama bermaksud benda-benda macam bumbung, lift, tangki, longkang, taman permainan dan lain-lain lagi. Jadi untuk hari ini kita bersama dengan Encik Faizul Rizwan, seorang penganalisis hartanah dan juga Puan Nurin Nabilah iaitu seorang peguam hartanah. So apa khabar Encik Faizul dengan Puan Nurin? Khabar baik. Khabar baik. Thank you. Alhamdulillah. Okay. Ya. Dah. Okey, saya nak tanya Puan Nurin dululah. Untuk yang belum tahu, boleh terangkan tak apa macam sedikit sebanyak tentang JMB, pemaju dan MC, apa perbezaan diorang tu? Okey, bagi menjawab segala persoalan-persoalan hari ini, saya akan berpandukan ataupun berpaksikan Akta Pengurusan Strata 2013 di mana persoalan awal yang sangat baik, sebelum kita tahu, so kita kena tahu dulu apa peranan pemaju, apa peranan JMB dan apa peranan MC. Okey, ketiga-tiga ini mempunyai ataupun memainkan peranan yang sama iaitu sebagai pihak pengurusan hartanah strata. Okey, apakah perbezaan ketiga-tiga ini? Adalah mereka mengurus pada tempoh yang berbeza dan dari segi kuasa pun ada sedikit berbeza. So untuk pemaju, pada awalnya pemaju akan menyerahkan milikan kosong kepada pembeli petak. So setelah itu, siapakah yang akan menguruskan hartanah strata itu? Jawapannya adalah pemaju. Okay, pemaju akan menguruskan segala urusan-urusan yang berkaitan. Okay, dalam pada masa yang sama, pemaju diberi masa selama dalam 12 bulan untuk mengadakan AGM. Okay, apakah AGM itu? AGM itu berfungsi untuk melantik pihak JMB. Okay, bila mana AGM pertama telah diadakan, so secara automatiknya akan tertubuhnya JMB dan akan berlakunya peralihan kuasa daripada pemaju kepada pihak JMB. Okay, so bagaimana pula dengan MC? Kalaulah JMB ni ditubuhkan, MC ni adalah dengan sendirinya tertubuh. Okey, bagaimana bila mana 25% secara keseluruhan unit-unit itu telah membuat penyempurnaan pindah milik, maka dengan sendirinya akan tertubuhnya MC. Okey, persoalan kat sini, apakah penyempurnaan pindah milik? Itu ialah pihak pembeli petak telah menukar nama daripada pemaju kepada namanya sendiri. So automatik MC-nya akan tertubuh dengan syarat sebanyak 25% secara keseluruhannya telah berbuat sedemikian. Okey. Okey, so macam kat tempat saya duduklah, kondo saya ni, dia ada the management tu dia panggil JMB. Tapi dia ada juga diorang subkan kepada macam company, property company yang management tu kan. Okay. So diorang ni adakah dia termasuk dalam JMB ataupun macam mana? Because kadang-kadang orang tak puas hati something, diorang akan first kali sebab orang paling dekat kan yang ada management office kat bawah tu, diorang akan cari management office lah. So adakah diorang ni tergolong dalam JMB juga? Ataupun dia adalah satu entiti yang JMB hire dia orang untuk manage the property? Biasanya JMB tu akan diform oleh penduduk. Okay. So penduduk ni, diorang ni is wakil kepada penduduk tapi mereka bukan expert daripada segi pengurusan dan juga penyelenggaraan bangunan. Okay. Contohnya kalau pipe ni rosak ataupun plumbing tu untuk bangunan yang rosak, diorang takkan ada expertise kan? Betul. So yang tu pentingnya bila hire property management punya company yang berpengalaman. Alright. So JMB ni akan macam biasa, akan pergi survey, minta quote, tanya member and bangunan lain apa semua tu, bangunan ni bagus apa semua, siapa MC ataupun management company
yang tengah diguna pakai oleh bangunan tu, therefore diorang boleh appoint diorang ni untuk jadi management company mewakili JMB. So management company ni di-appoint oleh JMB waktu itu. So tak pelik kalau bila kita ada vote kan, tukar ahli management committee tu, diorang tukar pengurusan bangunan kalau diorang rasa pengurusan bangunan tu tak bagus. So the power is still dekat JMB tu lah, because the management company ni adalah di-hire oleh JMB tu. Sebab kita nak ada pilihan raya, saya guna analogi yang senang nak faham. Kita pilih wakil rakyat. Betul? Kita dah pilih wakil rakyat. Bila kita dah pilih wakil rakyat tu kalau dipilih jadi menteri, dioranglah akan buat keputusan siapa akan ambil kontrak ni, siapa akan ambil kontrak ni, siapa akan ambil kontrak ni. Okey, Encik Faizul, sebagai seorang pemilik hartanah, apa antara isu-isu yang selalu dialami berkaitan JMB? Macam petty house rules, no pet, no hanging clothes, apa semua. So apakah isu yang selalu Encik Faizul dengar lah? Dia bagi saya ada isu petty and then ada isu whereby the problem dengan JMB ni is that senang cerita, asalkan you memenuhi minimum kriteria tu, you dah ada title, you bayar your maintenance fee, you dah boleh masuk, you boleh kena vote jadi committee member. Diorang akan tablekan beberapa cadangan, and cadangan tu bila every year kita buat AGM tu perlu dipersetujui oleh quorum yang hadir tu. So contoh kalau dia cakap tidak ada pets, right? Ataupun tak boleh nak hang spender dekat balcony yang baju benda semua tu kan. So kalau benda tu approve kat situ waktu tu, so dia akan jalankan. Right? So sebagai contoh, macam one is antara benda yang controversial is that no African ataupun no Nigerians dan apa semua tu, and diorang tak nak. Right? So benda tu macam is controversy because technically human right lah, you discriminate lah. So ada kondo yang buat macam tu daripada segi atas, although benda-benda macam tu actually sebagai penduduk you boleh challenge kalau you nak. Tapi nak challenge tu banyak orang tak faham proses. So dia kena hadir dulu AGM tu. Saya tak setuju dengan undang-undang ni. Right? So biasanya banyak orang maintenance fee pun tak bayar, malas nak masuk meeting, tapi dia komplain pasal apa yang dipersetujui oleh meeting. So bahagian tu yang buat orang cakap banyak orang tak faham, yang rasa macam dia orang ni ditindas oleh JMB. The reality, JMB hanya boleh buat keputusan yang telah dipersetujui bersama dalam meeting yang kita dah orang cakap masuk tu lah. Kalau ada orang against, tapi most voters tu kata yes, kita tak nak. So JMB akan implement that thing jugalah kan, because dia ikut most votes kan. Biasanya ikut proses voting. Right? So benda tu akan berdasarkan proses undian dan orang akan mengundi hari tu kan. Kalau dipersetujui secara bersama, benda tu akan dibuat. But of course, dipersetujui secara bersama tu bukan bermaksud semua orang yang dekat dalam bangunan tu, semua pemilik tu akan datang. Majoriti orang tak datang. Biasanya yang akan datang tu 30-40 orang, which is the problem. You 30-40 orang ni mewakili suara hati kononnya 3,000-4,000 orang ni, tapi actually tak. So siapa yang ada tu, dia akan letak polisi yang dia rasa masuk akal untuk dia, untuk keluarga dia, untuk rumah dia. Kalau you pelabur, you tak duduk situ, you punya consideration berbeza dengan orang yang betul-betul aku dah nak bini kat sini. Right? Ada security concern. So sebagai contoh, nak boleh buat Airbnb ataupun tidak. Kan sewa per hari tu kan. So benda tu konflik besar biasanya between ada owner yang nak benda tu sebab hasil sewa tu mahal berbanding dengan orang yang ada nak bini duduk kat sini, benda tu akan jadi masalah security. Sebab if anyone boleh masuk kondo tu, duduk satu malam tu, rembat, curi and apa semua tu, is a problem. Okey, untuk Puan Nurin berkenaan dengan pemilihan ahli JMB pula, adakah wujud salah guna kuasa ataupun konflik of interest jika melantik orang yang mempunyai kepentingan yang tertentu? Mungkin diorang ni kenal each other and then macam diorang ada orang panggil salah guna kuasa ke? Ada tak pernah isu dengan pemilihan ahli JMB ni? Mana-mana organisasi pun kalau kita melantik orang yang berkepentingan, definitely akan wujudnya konflik of interest. Betul tak? So, saya ingin mengatakan bahawa Seksyen 21 Akta ini jelas mengatakan peranan-peranan dan tanggungjawab JMB. So, salah satunya adalah menentukan dan juga mengenakan charge-charge penyelenggaraan. So, dan JMB ni pula dia ada hak untuk mendapatkan dana ataupun peruntukan oleh mana-mana agensi, sama ada state ke dekat mana-mana. So kat situ saya hanya mengeluarkan dua peranan JMB ni saja, kita boleh nampak bahawasanya JMB ni adalah sumber keuangan. Bila mana melantik orang yang berkepentingan dalam JMB
yang mana mempunyai sumber keuangan yang banyak, definitely akan wujudnya conflict of interest dan akan lead kepada rasuah, lead kepada penyalahgunaan kuasa, dan sebab itulah banyak isu-isu yang mana wujudnya isu JMB menyeleweng duit. Itu adalah antara sebab melantik orang-orang yang berkepentingan. Jika melantik orang yang berkepentingan. So bila wujudnya permasalahan macam ni, macam mana duit-duit itu boleh diguna untuk meneruskan penyelenggaraan harta-harta bersama ni, kalau duit itu dah lesap, kita cakap dah lesap. So itu akan memberi efek dari segi keselamatannya, dari segi mungkin pengurusan kebersihannya. So akan mewujudkan ketidakselesaan dan ketidakpuasan hati oleh penduduk-penduduk itu. Saya tahu ramai orang yang kurang jelas macam mana akta pengurusan strata ni berfungsi. Even saya pun, saya beli kondo dan duduk dekat kondo, tapi masa tak ada masalah kita tak ambil tahulah. Tapi bila ada masalah baru terkiar-kiar nak cari apa hak kita, apa sepatutnya JMB buat, apa yang sepatutnya kita buat kalau JMB tak buat kerja. So boleh tak jelaskan secara ringkas akta pengurusan strata ni macam mana dia berfungsi? Secara ringkasnya, Akta Pengurusan Strata 2013 ni berfungsi sebagai, bahasa mudahnya, sebagai guideline untuk menguruskan hartanah strata lah. Dan kita pun tahu bila melibatkan hartanah strata ni, automatik akan melibatkan terlalu banyak pihak, daripada awalnya dari segi pihak pemaju kepada pihak JMB, kepada MC, malah sehinggalah kepada pihak pembeli dan penduduk itu sendiri. So akta ini wujud sebagai untuk menjadi guideline apakah hak-hak setiap pihak itulah, dan bukan sekadar memperuntukkan peranan dan tanggungjawab, malah dalam akta ni juga telah memperuntukkan apa perkara yang boleh kita define bahawa pihak itu adalah mengingkari. So bila mana berlakunya permasalahan, itu menjadi guideline mana pihak yang betul dan mana pihak yang salah. So kalau ada apa-apa problem, just go refer that guideline lah. Betul. So bagi Encik Faizul, adakah kekurangan awareness tentang akta strata ni menyebabkan penduduk ni lebih ditindas dan boleh ditindas? Ada possibility untuk benda tu berlaku sebab orang tak faham proses, orang tak faham cara, orang tak faham undang-undang, therefore dia akan rasa benda tu menindas. So basically ada sebab kenapa benda tu dibuat. So bila kita faham undang-undang tu, dan kita akan faham hak kita. Sebab at the end of the day, undang-undang yang dibuat ni actually dekat either JMC ataupun JMB ni is dari penduduk kepada penduduk. So you kena participate in that process supaya you boleh buat benda tu. So kalau you tak participate in the process, dan you akan rasa benda tu tindas, siapa agree untuk buat benda ni, yang tak boleh buat Airbnb, tak boleh nak ada pets, tak boleh nak ada African tenant dan apa semua tu. Padahal dia tak termasuk dalam proses tu, therefore dia akan rasa macam benda tu menindas dia. Padahal tak. Macam mana pula, macam JMB macam, because bila saya buat some research about the Akta 13 tu kan, JMB dia ada dia punya tanggungjawab, and also contohnya lah JMB salah satunya dia kena make sure every common punya facilities macam lift, apa benda, hallway ke apa benda, kena dalam keadaan yang baik dan dipanggil apa, repairable punya state kan. So macam mana kalau lift lebih daripada 11 bulan tak elok-elok, lepas tu resident dah banyak kali komplain tapi benda tak jalan, sampai resident took the initiative to go to the JKKP to report here and there, even viralkan kat media sosial apa semua, tapi benda tu still macam tu juga. So benda tu macam mana pula? Dia macam ni, everything dia akan ada budget and ada peruntukan untuk repair. Senang cerita, kalau bangunan tu ada duit, tak ada masalah untuk repair lift tu. The problem bila lift tu tak repair sampai 11 bulan tu is biasanya akan ada dua. Satu, sebab kerosakan pada benda tu critical to the point dia bukan normal maintenance. Nombor dua tu is that, and biasanya majority yang berlaku is that the building itself duit tak cukup. Sebab apa? Majority orang tak bayar maintenance fee. So benda tu bukan free. Kita run negara pun sama juga. Kita kerja, kita bayar cukai, cukai itulah yang akan
digunakan sebagai bajet untuk repair jalan, buat highway, ada polis dan apa semua tu. If kita tak bayar cukai, mana negara tu nak cekau duit tu untuk run the country? So sama juga macam bangunan tu. So bangunan yang whereby dia ada strict hukuman whereby tak bayar je aku akan buat macam ni, aku akan block ni, aku akan block tu. So akan nampak collection tu tinggi. So bila collection tu tinggi, maintenance akan jadi okey. Majoriti orang, terutamanya orang cakap yang tak pernah duduk serata ni biasanya tak faham tanggungjawab. So tanggungjawab kita tu is that ni common facility, kita kena bayar bersama-sama untuk maintain dan menikmati common facility tu. Tangga tu bukan hak seorang, is hak bersama. Lift pun sama, pool pun sama, gym pun sama. Benda tu tak boleh nak bayar menggunakan kasih sayang ataupun senyuman. Right? So benda tu kena pakai duit. So bila orang tak bayar, management tu takkan ada duit, and tak ada management yang dah ada duit and dia cakap tak naklah repair, apa kita exercise je. Macam tadi Cik Faizul bagi tahu yang because memang ni ada akta and kuasa JMB, kalau diorang tak, kalau resident tak bayar, diorang ada hak untuk bar, access card, and then ada hak untuk sita barang untuk sampai amount tu lah kan. But adakah benda ni macam fair kepada orang-orang yang bayar, yang setiap bulan bayar? In fact macam yes, it's a memang common facilities ni share. So kalau for us yang tak bayar tu, you take action lah. Mungkin Puan Nurin betulkan saya kalau benda ni salah. Aktiviti menyita barang daripada unit ni is illegal, tak boleh. But it's in strata punya act tu. I'm not sure, tapi to enter tu you need a court order dan apa semua tu. The process tu is very lengthy and dia kena ada minimumnya amount lah for you to go and do it. It's not as simple kan. So far tak pernah jumpa lagi lah. Ya takkanlah 2000 tiba-tiba nak disita. Betul. Right? So benda tu ada, tapi while dia ada, it's like ada tak orang yang execute benda tu, sebab benda ni very sensitive. Yeah. Right? So yang tu nombor satu lah. And then this idea macam contoh block access card tu dia boleh buat, tapi block entry to the unit tu kalau tak silap saya again is illegal. Yeah. So banyak benda macam potong elektrik, potong air again illegal. So tapi JMB akan approve under management punya komiti punya approval sebab dia nak increase the maintenance fee. Kalau dia orang tak repair lama tu disebabkan tak ada duit, then kita boleh faham lah, because okay, ada yang tak bayar, so tak boleh, tak cukup duit nak ni. Tapi bila at the end of ni, next AGM kita akan ni, kita ada banyak ni, sebenarnya kita ada 3 juta untuk betulkan semua, baru 1.5 juta kita nak propose. So kita tahu dia orang ada duit, but dia orang punya neglect benda tu, macam biarkan ala buat tak tahu tu lah. Apa yang residents boleh buat? Kalau untuk menjawab soalan ni, saya pergi asal dia dulu. Pertamanya, kemungkinan JMB mengatakan bahawasanya penduduk tidak membayar. Penduduk tidak membayar. Dari satu segi salah JMB sebab mana bila mana penduduk dia mengatakan bahawa penduduk ramai yang tidak membayar, apa tindakan yang dia boleh buat? Di bawah Seksyen 34 dia perlu mengeluarkan notis. Mengeluarkan notis 14 hari untuk meminta penduduk-penduduk ni membayar. Kalaulah dia simply cakap macam tu, you dah buat ke you punya peranan dengan mengeluarkan notis? Sebab sometimes penduduk-penduduk ni walaupun dia tahu tapi tidak mengeluarkan notis, mereka rasa macam tak ada apa-apa. Satu. Kedua, kalaulah dia nak kata tidak ada peruntukan, bila dah bayar tapi masih kata tidak peruntukan, apa purpose AGM? AGM ni, dalam AGM ni salah satu perkara yang akan dilakukan adalah pihak mereka akan bentangkan audit report. Dekat situ pun kita dah tahu sama ada duit ataupun tidak ada duit. Satu segi. Jika dia mengatakan bahawasanya tak ada duit ataupun blaming others, apa pembeli petak yang boleh buat adalah lapor kepada COB ataupun Pesuruhjaya Bangunan. Apakah peranan Pesuruhjaya Bangunan ni? Adalah salah satu sebagai orang tengah. Orang tengah yang menjadikan, yang akan memastikan peranan-peranan JMB dilakukan. Bila mana penduduk membuat report kepada COB ni akan turun padang. Betul ke permasalahan ini? So dia akan nasihat JMB, perkara ini tidak boleh buat. Kenapa ada duit tapi you masih tidak menyelesaikan masalah? Kenapa you nak blaming others sedangkan itu adalah peranan you dalam
akta pengurusan strata. Okey, itu adalah cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya kat sini, GMB dia tak boleh simply escape their liability by saying that penduduk tidak membayar. Okey, dari satu segi simply cakap and then you pun tidak bertindak. Okey, apa bukti penduduk tidak bayar? Faham tak maksud? Buat tak tahu tapi senang nak cakap blame penduduk tak bayar. Tapi kalau tak bayar, kenapa tak keluarkan notis? Macam tu kat situ. Sebab dalam akta pengurusan strata ini, yang menjadi pihak dalam akta ini pemaju, GMB, MC, penduduk. Inilah antaranya. So pusinglah mana-mana pun kita back kepada asal sesiapa yang pihak yang bersalah. Okay, maksudnya kat sini GMB tak boleh simply cakap dia tidak bersalah, menuding jari kepada yang lain. Dari segi perundangan, ada tak akta pengurusan strata yang mempunyai kekurangan dan undang-undang dia macam ada grey area, macam tak clear, yang tidak memihak kepada penduduk? Ada tak? Okay, sebagai pengamal undang-undang, saya tidak merasakan akta pengurusan strata ni berat sebelah ataupun tidak memihak kepada penduduk. Apa yang saya sedar, apa yang saya perhatikan based on saya punya experience adalah kurangnya pengetahuan ataupun pendedahan tentang akta ini. Okay. Bila kurangnya pengetahuan ni, penduduk, bukan penduduk kesemua pihak, dia tidak merasakan apakah peranan dia. Okay. Dia tidak tahu adakah dia ni ditindas ataupun jika ia ditindas, apakah perlu yang dia lakukan. So bila mana tidak tahu ni, dia just fikir, oh aku ni ditindas, aku ni ditindas. So disebabkan kurangnya pengetahuan, dia tak tahu bagaimana cara penyelesaian dia. Faham tak maksudnya? Bila ditindas, okey, you perlu report. Tetapi you tidak tahu, you simply cakap you ditindas. Itu yang mewujudkan sentimen-sentimen ataupun pemikiran bahawasanya akta ini berat sebelah. Sedangkan dia tidak faham dan tidak berusaha untuk fahamlah. Itu pendapat saya. Kalau ada JMB yang enforce benda ni, yang macam tak bagi masuk langsung, potong air, potong elektrik ke apa benda, patut ke JMB buat macam tu? Ataupun wajar ke diorang buat macam tu? Macam kes awal Ashari versus JMB tu. Semua benda yang JMB buat perlu dipersetujui dalam AGM. Senang cerita. So kalau dia participate, dia boleh bangkang benda tu. Okay. Right? Bagi saya, biasanya orang yang akan buat masalah biasanya orang yang memang tak bayar pun maintenance fee. Sebab orang yang bayar maintenance fee, datang AGM, tengok dia report, dia akan faham lah belanjaan tu semua pergi ke mana. So dia boleh nilai kan ada ketirisan ataupun ada kes rasuah ataupun kes kauti macam mana. Okay. Right? So merujuk kepada kes tadi tu, for me, bagi saya, keputusan tu dah dibuat secara bersama. Okay. Decide during AGM, dah approve. So walaupun kita mungkin tak masuk, tapi kita kena terima keputusan tu. Sebab untuk kebaikan semua. Sebab apa akan jadi kalau orang yang tak bayar maintenance fee ni tidak ada repercussion? Okay. Tidak ada akibat. So, semua tak bayar. Betul. So, macam mana nak maintain dia, macam nak maintain pool dan apa semua tu, sampai berbelas bulan pun kita boleh cerita benda ni, tapi pusing-pusing kat situ kan. Duit memang tak ada untuk manage. So, kita boleh buat pilihan lah. Kita nak buat benda tu tegas tapi untuk kebaikan bersama, ataupun kita nak buat benda tu relax, lepas tu ramai orang akan abuse dan tak bayar. So macam kes dekat Malaysia ni, baru-baru ni banyak orang dah mula bayar, collection dah naik sebab majority JMC ataupun JMB dia akan blacklist kita dekat CTOS. Right? So basically kalau kita nak ambil credit card ke, loan kereta ke, lepas tu dah susah sebab dah ada blacklist tak bayar. Right? So bagi saya benda tu bagus. Puan Nurin, apa langkah yang perlu dibuat untuk mendakwa JMB ke mahkamah? Contohlah mahkamah tribunal tadi itulah. So apakah langkah-langkah yang penduduk boleh buat? So macam saya cakap sebelum ni, buat dulu aduan. Buat dulu aduan ke JMB. Jika tidak ada tindak balas ataupun tidak ada respon, pergi dekat COB. Kalau tak COB, kebiasaannya COB ni dia akan take part lah, dia akan turun padang dan akan menjadi mediator. Okey. Tetapi kalau dengan kehadiran COB juga tidak mampu menyelesaikan masalah, kita pergi dekat mahkamah pengurusan strata. Itu dari segi flow. So persoalan dia, bolehkah bawa kes ni dekat mahkamah sivil biasa? Okey. Section 160 memang membenarkan mahkamah sivil ni untuk menerima tuntutan-tuntutan dengan syarat you tidak bawa kes tu dekat mahkamah pengurusan strata.
Mahkamah Pengurusan Strata, ataupun you dah bawa tetapi mungkin ditarik balik ke apa, and then you boleh pergi dekat mahkamah sivil. Tetapi saya bila mana ada mahkamah yang khusus untuk bidang kuasa itu, sebagai pengamal undang-undang saya lebih menasihatkan untuk go that particular court lah. Sebab apa? Dari segi pengkhususan bidang kuasa dia, itu adalah expertise dia. Satu lagi, secondly, dari segi kos, tidak menelan kos yang tinggi. Yang thirdly, yang paling penting adalah dari segi masa. Contoh kalau kes-kes CV ni kadang-kadang ada makan tahun. Setahun, 2 tahun, kalau appeal lagi lama. Tapi kalaulah Mahkamah Pengurusan Strata ni dari segi masa lebih singkat, dan bila singkat dan memberi award kepada sesiapa yang berhak, so in the end dia akan menyelesaikan masalah dengan cepatlah. Okey, macam yang tribunal, strata tribunal tu, dia ada certain amount kan yang kita boleh charge, tuntut daripada, tak kisahlah developer ke apa, tak kisah, 250,000. Okey, betul. So kalau benda tu exceed, let's say kerosakan ke whatever, betul, yang kita nak tuntut tu lebih daripada 250,000. So adakah kita pergi dekat mahkamah sivil? Sebab automatically akan bila bidang kuasa itu ataupun tuntutan itu lebih daripada 250, menunjukkan bahawanya mahkamah itu tidak ada bidang kuasa. So bila tak ada bidang kuasa, kita refer kepada mahkamah sivil. Okey, Encik Faizul, pendapat Encik Faizul, apa jalan penyelesaian yang boleh ditambah baik dalam pengurusan JMB, contohnya dari segi macam hebahan, communication, apa yang boleh ditambah baiklah from your experience? Nombor satu tu is to faham undang-undang, right? Supaya bila kita syorkan sesuatu tu, dia tak ada konflik dengan undang-undang yang ada. Itu nombor satu, right? Nombor dua, sekarang ni banyak orang cakap masalah tu is that dua benda lah. Satu is that ahli JMB tu mereka tak ada pengalaman, therefore tak tahu apa yang dia buat tu betul ke tak betul. Okay, so mungkin ada program asas yang kita boleh buat supaya diorang ni boleh datang, faham tanggungjawab diorang, ada solusi kepada masalah lift macam mana apa semua ni kan. Masalah dalam bangunan lift bukan satu masalah satu bangunan. Ada berpuluh, beratus, beribu bangunan yang ada masalah yang sama. So ada penyelesaian dia. Tapi sebab dia ni tak ada pengalaman, tak ada network to have a shared database ni access tu, dia tak ada solusi. So benda tu dia lambat, right? And nombor tiga tu is orang cakap adoption of technology untuk mengurangkan kos. Sebab lagi kurang security guard yang ada, lagi kurang kos penyelenggaraan bulan tu, lagi banyak duit yang kita ada, and kita boleh kurangkan maintenance fee, and bila benda tu kurang, orang suka. So bila guna teknologi, for example untuk register visitor, manual process tu, benda tu akan laju, right? So bagi saya tiga benda tu lah, memahami proses dengan undang-undang tu. Lepas tu kalau boleh ahli JMB pergi ke program, short program untuk faham tanggungjawab diorang. Sebab treasurer kena buat apa, betul lah, yang buat maintenance kena buat apa dan apa semua tu kan. So but hari ni treasurer belum tentu ada degree dalam finance, kira duit pun belum tentu betul. Right, so sebab you know that's the process hari ni. Jadi habis matematik pun keluar. There you go, right? So itu structure problem yang ada. I think kalau kita boleh buat tiga benda tu, I think a lot of people orang cakap tu. And last kali tu bila guna teknologi untuk komunikasi macam WhatsApp dan apa semua tu, banyak benda tu dipermudahkan. Ada apa-apa kata-kata akhir or nasihat to the penduduk strata dan juga the management lah? Kalau daripada saya, dua saja benda untuk penduduk: bayar maintenance fee untuk kesejahteraan semua. Okay. Dan untuk mereka yang ada dalam MC, dia orang kena faham keputusan yang dia buat tu apa impact dia dalam masa short term, medium term, long term. And kalau boleh, impact dia apa? Kita nak property kita tu jadi lebih elok supaya nak sewa nanti lagi mahal, nak jual nanti pun lagi mahal. Kepentingan bersama. So kena strategik lah. So bila nak pilih, nak buat apa-apa undang-undang pun, you tak boleh buat undang-undang yang boleh mengurangkan sewa. Dia tak boleh buat undang-undang yang cakap mengurangkan harga rumah, right? So discrimination dan apa semua tu. So bagi saya bahagian tu tak banyak MC yang faham. So dia buat benda tu berdasarkan short term problem. Okay, untuk saya, nasihat saya untuk kedua-dua pihak, bagi pihak pemaju,
wujudkan kesepakatan dengan pembeli-pembeli lain. Sebab apa? Bila mana kita duduk dalam komuniti yang besar, kita hanya macam mengharapkan orang lain mengharapkan kita, end up tidak ada apa-apa pun pergerakan ataupun movement. So kedua, take part ataupun aktif, join AGM semuanya. Dari situlah kita tahu permasalahan-permasalahan yang timbul. Dari situlah kita tahu JMB ni buat kerja ke tidak. Dari situ kita tahu dari segi sudut keuangan. Okay, dan mantapkan ataupun cuba mencari ilmu tentang akta pengurusan strata ini. Okay, sebab apa? Dengan pengurusan strata ini, dari situ you boleh tengok apa hak you. Dari situ you tengok apa you boleh buat, apa yang tidak boleh buat. Okay, dari sudut JMB, saya setuju dengan Cik ni cakap, perlu join mana-mana talk untuk tingkatkan ataupun tingkatkan kefahaman untuk undang-undang strata ini. Dan yang paling penting, please have a very good skill ataupun communication skill dengan penduduk. Walaupun you tak boleh simply cakap, oh banyak penduduk saya nak kena layan, tidak boleh. Sebab kenapa penduduk itu rujuk you? Sebab diorang yakin bahawa you adalah orang yang faham dan you adalah orang yang bertanggungjawab. Okay, jangan dengan komunikasi yang teruk itu yang akan mewujudkan satu permasalahan antara penduduk dengan JMB. Okay, thank you Puan Nurin dengan Cik Faizul sebab dapat kongsikan beberapa pointers about JMB and also resident punya hak. Harapnya yang tengok ni dapat manfaat dan boleh guna pakai apa yang macam contohnya tadi, kalau ada apa-apa nak go into undang-undang, we can go report dulu, kira pergi ke saluran yang sepatutnya lah. Okay, so itu saja untuk show kita kali ini. Apa-apa pun benda boleh bincang.